comel. Ni anak belum apa-apa dah masuk dalam media sosial. Alhamdulillah, bayi saya baru saja dilahirkan, bayi comel ini belum diberi nama lagi. Macam tu kan. Ada orang yang dengki, ada orang yang pandang dengan rasa dendam, ada orang pandang dengan rasa tak puas hati. Itu yang budak tu meragam, paut kombung, nangis tak sudah. Mak, ada setengah negara Arab ni dekat Yaman apa semua, kereta di Mesir, kereta tu sebab kadang, ingat tak kita pergi Mekah, apalah teruk kereta orang Arab ni. Rupa-rupanya dia ramai yang takut keretanya cantik dan berkilat, takut mendatangkan penyakit ain pada jiran-jiran dia. Barulah kita faham, oh macam tu patutlah dibiar. Ada tu kereta baru keluar terus dicakarnya, dicalanya sebab tak nak penyakit ain. Ada seorang perempuan ni, rambutnya lawa, cantik, semua puji, tapi ada orang pandang dengan iri hati, doa yang tak baik, busuk rambut tu, bernanah jadinya penyakit ain. Tu sebabnya Syekh Habib Jaafar kata apa? Dia kata kalaulah kita nak post sesuatu dalam media sosial, ingat perbetulkan niat nak kongsi benda-benda baik, dan jangan lupa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada Cikgu Ubat sebagai hubung acara pada pagi ini. Seterusnya semua yang hadir, alhamdulillah Allah berikan kepada kita, ya, syukur banyak-banyak Allah berikan kesempatan kepada kita untuk terus bersama-sama dalam kuliah ini. Rasa baru kali ini cepat kita jumpa balik, ya. Hari ini saya dapat turn awal, alhamdulillah. Kita sambung bab 26, panjang angan-angan, panjang angan-angan, ya. Jadi panjang angan-angan ni, ada yang kata panjang cita-cita, panjang cita-cita, tetapi maksud cita-cita tu adalah angan-angan. Yang tak boleh bercita-cita tak salah, tapi berangan-angan panjang ni maksud contoh macam ni lah. Dia berangan-angan ni bukan benda, tapi usia. Sebenarnya kena faham, panjang angan-angan bukan makna tak boleh letak cita-cita. Contohlah macam ni, mudah-mudahan dapat aku pergi haji tahun ni, contoh. Maknanya itu cita-cita tak salah, tapi ayat yang tak boleh tu sebab tahun ni rasanya mesti orang terkejut tengok aku pergi haji ni, gitu. Makna dia yakin dia pergi haji. Dengan tahap Nabi pesan, hiduplah seadanya. Kalau kamu hidup di waktu siang, jangan cita-cita hidup pada waktu malam. Kalau dah hidup pada waktu malam, jangan cita hidup esok, kan? Beringatlah tentang waktu sehat sebelum waktu sakit. Ingatlah tentang waktu kamu hidup sebelum kamu mati. Justru hargai, ya. Jadi maknanya panjang angan-angan ni lebih bersifat kepada kepanjangan usia. Orang berharap kepada umurnya, bukannya kepada, tak salah minta panjang umur. Itu yang minta panjang umur tak salah, tapi dia yakin dia akan panjang umur. Contoh, dia cakap ni, malam ni aku rasa kau tengok lah, rasanya seronok ni kalau kita pergi makan ni. Mudah-mudahan dapat kita makan malam ni sama-sama, macam tu. Jadi makna kata semua serah pada Allah, ya? Di antara akhlak yang tercela adalah panjang angan-angan. Belum start lagi, sabar.
Kan panjang angan juga disebut sebagai tulul amal, bukan amal amal. Alif mim lam, amal. Kalau amal perbuatan, amal tu cita-cita, angan-angan. Amal tu angan-angan. Angan-angan ya kan. Bulan puasa tahun ni aku ingat nak tempah baju awal. Tengoklah aku nak tempah baju sama, confirm ke hidup lagi. Soalan dia, ini baru bulan 11 dia dah cerita dah tentang bulan 11 ke 12 hari ni? 12 dah. Ya Allah. Kan? Dia dah cerita dah. Dah cerita tentang raya, cerita tentang puasa. Nampak tu maksud dia. Kan? Disebut sebagai tulul amal atau tulul amat. Alif mim dal adalah terlalu banyak mengangankan perkara dunia dan juga cinta dunia. Okey, kita mula. Telah bersabda Rasulullah SAW, dua hal yang paling aku cemaskan atas engkau, panjang angan-angan dan mengikut hawa nafsu. Sesungguhnya panjang angan-angan itu dapat melupakan akhirat, sedang mengikut hawa nafsu dapat menjauhkan diri dari kebenaran. Aku menjamin 3 orang dengan 3 hal: orang yang gila dunia, orang yang rakus mengumpulkannya, dan orang yang kikir harta benda. 3 orang. Orang yang gila dunia, orang yang rakus mengumpulkannya, dan orang yang kikir harta benda, dengan kefakiran yang tidak akan kaya sudahnya, kesibukan yang tidak ada sudahnya, serta kesulitan yang tidak pernah ada jalan keluarnya. Nampak? Nabi kata, aku jamin 3 orang dengan 3 perkara. 3 jenis orang. Orang yang gila dunia, orang yang rakus mengumpulkannya, dan juga orang yang kikir dengan harta bendanya. 3 perkara ni kalau ada, dijamin dengan 3 hal. Apa dia? Yang pertamanya adalah kefakiran yang tidak akan kaya sudahnya. Sudah tak kaya-kaya kan? Kefakiran tidak akan kaya sudahnya, kesibukan yang tidak ada sudahnya. Sibuk banyak-banyak sampai mati sibuk. Mati tengah sibuk mati tu. Macam tu. Dan kesulitan yang tidak pernah ada jalan keluarnya. Macam-macam masalah, ada je masalah. Mati pun dalam masalah itu. Dirawikan dari Abu Darda, dia memperingatkan pemilik kedai lalu berkata, tidak akan kau malu membangunkan apa yang tidak engkau memikirkan apa yang tidak pernah engkau temukan. Dia membangun apa yang tidak pernah engkau miliki itu, memikirkan apa yang tidak pernah engkau temukan, serta mengumpulkan apa yang tidak engkau makan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah gigih membangun, mengumpulkan banyak-banyak, dan memikirkan jauh-jauh, tapi akhir di tempat mereka adalah kubur. Angan-angan mereka adalah tipuan belaka yang dikumpulkannya binasa. Maksudnya kita dah tengok dah orang lain, dah tengok orang kaya macam mana, orang ada pangkat kedudukan macam mana, sudahnya habis kat mana? Mati. Tak bawa ke dalam kubur kan? Dekat kubur tu silap-silap tak tulis pun nama dia, Yang Amat Berhormat Datuk Seri, tak ada nama dia je. Kadang-kadang silap orang letak. Betul. Dan bila sebut, ingat tu Yang Tan Sri, tak orang sebut ingat tak arwah ni, arwah je tinggal. Nama Syamsul Amri Ismail pun tak sebut habis lah. Tu arwah dululah yang mengajar sini tu. Arwah apa tu? Arwah yang debat-debat tu. Macam tu je. Itu je, orang tak ingat lah. Sebab orang ni dah mati ni, memang dari segi Allah jadikan keadaan manusia, kita makin lama makin jauh. Walhal kubur sebelah rumah. Kubur tu dekat dengan rumah kita. Hari-hari lalu. Masa hari pertama ialah situlah ayah kau dikebumikan. Betul. Sebenarnya duduk di dalam kubur, dia akan makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Sudahnya hari-hari lalu, tak ingat pun nak tinggalkan Fatihah tu. Betul. Itu sebabnya. Nak bagi tahu keadaan dia. Masa tu kan, sudahnya teringat pagi raya. Tak pergi kubur ke? Dia kan pagi raya tanya. Itulah lumrah dia.
Macam mana sayang pun lah, memang Allah jadikan dia kedudukannya dalam kubur tu, dia alam yang sangat berbeza daripada kita. Dia makin jauh, kita pun sibuk lah dengan urusan kita yang kita hadap hari-hari. Ini saya sebut ni baru tinggal kat arwah balik. Lah, tinggal kat arwah balik. Betul tu kan? Telah berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kepada Umar radhiyallahu anhu, jika engkau hendak menemui teman-temanmu, tampallah bajumu, jahitlah kasutmu, dan pendekkan angan-anganmu, serta makanlah ketika lapar. Maksudnya dengan apa yang ada. Nak jumpa kawan ni, pakai apa yang ada, pakailah apa yang ada. Tak payah beria sangat, nak tu, nak ini, nak mengejar-ngejar, macam-macam lagi nak dikejar. Maksudnya bukanlah kata tak boleh. Maksudnya nak mengingatkan kita jangan berlebih-lebihan, jangan kita ni sibuk memikirkan bercita-cita panjang. Oh, aku ni nak jumpakan kawan aku ni, mesti nak macam ni. Sudah ni kita akan cinta dunia lebih daripada apa yang kita ada. Kita akan tinggalkan dunia ni. Nabi sekali tu lepas solat asar, dia kata kalau lepas solat asar Nabi bergegas, lepas main asar bergegas balik ke rumah, teringat ada 7 ketul emas kat rumah. Cepat-cepat bagi dekat orang. Ada seorang sahabat tu, isteri dia, dia balik, dia menangis, dia kata, kenapa wahai suamiku? Saya tak ingat nama sahabat ni. Dia kata, aku ni ada duit berapa ribu dinar ni, aku tak tahu macam mana. Ini setiap satu dinar ni Allah akan bertanggungjawabkan aku ni, macam mana nak buat ni? Isteri dia kata, jangan risau wahai suamiku. Sebentar, dia panggil fakir miskin, dia panggil orang susah, panggil anak yatim. Dia pun bagi semua. Alhamdulillah, aku dah bagi dah semua dekat ni. Senyum suami dia. Sampai sekarang orang perempuan yang pandai nak buat apa dengan duit. Macam tu lah. Tahu dia nak buat apa kan. Tapi bentuk betul tujuan kebaikan. Tapi nak tunjukkan sebenarnya sahabat dulu risau bila ada duit, risau bila ada harta benda. Kita hari ni risau kalau tak ada. Risau mana tak risau kan. Susah macam mana ni nak balik ni kan. Duit minyak tak ada ni, rasa nak pinjam dengan Cikgu Badrul, pinjam duit sumbangan tu sikit kan, nanti pulangkan balik dia kata. Macam tu lah kan, risau dunia kan. Nak buat macam mana? Kemudian Nabi Adam AS berwasiat kepada anaknya Syits, dan diperintahkannya agar wasiat itu disampaikan kepada anak-anaknya sesudah itu. Wasiat itu ada 5 hal. Pertama, Adam berkata, katakan kepada putera-puteramu, jangan kalian terpaut pada dunia. Sesungguhnya aku di syurga terpaut dengan yang tidak seberapa, kemudian Allah mengeluarkanku darinya. Terpaut dengan tu. Kata-kata Hawa nak sangat makan buah khuldi tu, dalam banyak-banyak dah pesan kau jangan makan buah tu, itu juga yang dia nak. Kedua, katakan kepada mereka, janganlah kalian turuti kehendak isterimu. Sesungguhnya aku telah menuruti kehendak isteriku dan aku makan syajarah, namun akhirnya aku menemui penyesalan. Bukanlah maknanya jangan dengar cakap bini langsung. Maksudnya ni jangan, makna lelaki ni, pemimpin ni, kita ni sebaik lelaki perempuan kena pandai mengawal diri kita kan. Jangan turut kehendak nafsu kita, nak tu, nak ini, nak tu, nak ini, habis berhutang. Ada seorang staff saya dulu, staff saya seorang dulu tak ada peraturan macam sekarang ni bahagian HR lain. Dulu dia nak ni, orang nak pakai kereta baru, dia pakai kereta baru. Orang pakai beg, nak ni, nak beli, lepas tu pakai pula credit card, buat loan, personal loan, lepas tu markup lagi loan, tarik lagi, overlap. Sudahnya gajinya yang 3,000 lebih, 2,000 lebih campur 3,000 lebih, termasuk overtime. Tolak hutang ni, gaji bersih tinggal RM80. Apa kesannya? Bila RM80 balik rumah bawa Grab, lepas tu malam niaga burger, besok pagi kerja macam mana? Tidur, ngantuk. Sebab terlampau banyak. Itu sebab sekarang bahagian semua manusia, setiap pejabat sekarang ni, orang nak buat loan, bahagian semua manusia akan kaji dulu komitmen dia berapa. Kalau dia lulus loan ni, tinggal berapa gaji dia. So kalau dia mesti paling kurang minimum mesti masih ada 30% lagi gaji dia. Bayang 40%. 40%. Itu baru. Bayangkan. Susah sekarang ni orang buat loan. Ni masalahnya yang berhutang, keberhutangan melampau ni berusia 30 tahun ke bawah. Bukannya yang usia 40, yang lain tu dah pandai fikir dah. Kadang-kadang saya ada staff saya yang baru kerja, budak-budak muda ni baru kerja 20 tahun. Buat loan untuk apa? Bukannya loan nak kahwin ke apa. Buat loan beli kamera.
buat loan beli handphone. Ada seorang budak ni beli handphone. Ada seorang budak staff saya seorang, dia beli handphone, nak jenama nah handphone, hutang 3 tahun, bayar 200 sebulan. Untuk apa? Untuk apa? 200 sebulan, menjelang 3 tahun telefon tu dah tak pakai dah. Telefon berapa lama je? Itulah dia. Telefon sekarang beli yang murah je, yang penting mesej dia besar. Dah tua dah macam teropong macam tu. Lagi besar pada tulisan dalam buku bekas Syafatul Qulub tu kan. Macam-macam pelik-pelik. Budak-budak sekarang buat loan pelik kan. Bukan loan, kalau loan kereta, loan rumah tu faham. Yang kan tu. Lepas tu bila nak kahwin masalah. Bila nak kahwin masalah, bila nak beli rumah dah tak masalah, sebab dah dulu dah buat hutang tak apa-apa kan. Dah lah personal loan, dia punya kadar interest tu pula lagi macam tingginya. Itulah dia kan. Kemudian makan syajarah, namun akhirnya aku menemui penyesalan. Makan buah tu. Ketiga, katakan kepada mereka nak buat, jika hendak berbuat, fikirkanlah apa akibatnya. Kalaulah aku fikirkan akibatnya, tentulah aku tidak menerima nasib ini. Tak apalah, buat je dulu, kemudian fikir kan. Ya. Kan dalam 7 neraka tu ada satu neraka namanya neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir ni apa? Orang yang dah diberi peringatan tapi dia tak nak dengar. Datang kuliah duha dekat pondok Mu'alim, setiap minggu datang, macam-macam orang nasihatkan dia, tapi yalah, tahu, tapi buat juga. Contoh, tu tempat dia, neraka Sa'ir tu. Nampak tak? Keempat, jika hatimu terpaut akan sesuatu, tinggalkan saja ia. Sesungguhnya ketika aku makan syajarah, hatiku amat terpaut padanya, namun aku tidak kembali hinggalah akan ditimpa penyesalan. Itulah ada orang tu, dapat dia minum arak, dapat dia ketagihan dadah, memang dia akan terpaut dengannya. Dan bila dah terpaut, susah dia nak kembali hinggalah ditimpa penyesalan. Yang paling sedih tu dah lah menyesal tapi tak tinggal. Dia nyesal, minum lagi. Kenapa lah aku macam ni? Dia menyesal. Dia pukul bini, kenapa buat macam ni? Bila kawan dia nak berjudi lagi. Betul. Dia terpaut dengan dia. Main nombor ekor kan? Masa musim PKP main nombor ekor. Dia semayang kat masjid, dia dapat dekat sejadah tu pula, kan ada petak jarak-jarak, dulu ada nombor. Masa semayang maghrib petak 05, dia sah depan. Lepas isyak petak 23, 0523. Dia tembak lepas subuh, dia beli, kena pula. Bila kena memang penyakit. Tanyalah orang yang jadi tek judi tu sebab dia pernah kena. Itu yang, kalau orang, saya dulu kerja di pengarahan undang, buat operasi dengan SPRM, buat operasi dengan pihak polis kan, judi internet dulu kan, judi online tu, judi internet yang pergi dekat cyber cafe, kononnya cyber cafe tapi sebenarnya judi internet. Ada pengusaha ni yang dia punya taiko yang judi ni, dia ada 10 tempat. Contohlah mana-mana ni, dekat sini satu, dekat pekan ni satu, dekat taman ni satu, dekat rumah kedai ni satu, ada 10 tempat. Setiap hari dia akan pilih, malam ni sini siapa main satu tempat ni, dia akan menang. Main dah menang, menang 2,000, menang 3,000, yang semua menang 1,000. Sebab lagi 9 lagi kalah, dia akan menang, dia akan ambil untung dekat 9 lagi. Esok pula dia pilih tempat yang menang. Orang yang menang ni malam ni jadi tarik judi. Sebab dia kata, betul weh, aku dah dapat dah, makna benda mesin tu tak tipu dia tu. Itu yang dulu saya operasi, kita serbu, kita rapas, bukan komputer baik pun. Dah ada orang cakap, dia kata, bos, kenapa komputer ni kita tak sedekah je bagi dekat sekolah-sekolah boleh pakai untuk internet? Komputer ni komputer lama yang buruk tu, kita cabut chip judi tu, memang tak ada nilai dah. Komputer tu tak boleh guna untuk apa pun, dia memang untuk judi je. Itu yang masa kita rampas tu, angkat tu, ada seorang budak Melayu ni, dia peluknya komputer, tolonglah Tuhan, tengah menang ni. Betul.
Dekat kaki lima tu, mana nangis. Tolong tuan, tengah menang ni. Time menang kita rampas. Sayang, punya teruk. Malu, saya tengok pun malu. Pukul 2 pagi tu. Dia bukan cerita orang Islam je. Orang bukan Islam. Persatuan isteri ada persatuan Cina ni, isteri-isterinya, isteri-isteri yang berbangsa Cina ni buat surat kepada pejabat saya. Tolonglah selesaikan, sebab dia balik, dia mabuk, dia dah kalah, dia pukul isteri dia. Tu sebab teruk tarik judi ni. Kan? Dan kelima, bermesyuaratlah dalam segala urusan. Jika aku bermesyuarat dengan para malaikat, tentulah nasib seperti ini tidak akan menimpaku. Kan? Mana ni pengajaran saja. Kalau ikut hidup kita, kita dah tak boleh berkalau-kalau. Kalau kita lah, kalaulah aku tak duduk kat rumah, tentu dapat jumpa Samsul Debat. Yang benar Tuhan nak tulis kita ni tak ada rezeki jumpa lagi hari tu, contohlah kan. Ni ada orang ni yang datang hari ni, alhamdulillah rezeki setiap bulan jumpa Samsul Debat tanpa gagal. Terutamanya orang lelaki belah sini. Kan? Iya. Kan? Dia datang awal, dapat rezeki jumpa. Kan, dapat salam. Tu dia kan. Al-Mujahid berkata, Abdullah bin Umar berkata kepadaku, di waktu pagi jangan kau bicara dirimu tentang waktu petang hari, dan jika waktu petang hari jangan pula bicara pada dirimu tentang waktu pagi. Gunakanlah hidupmu sebelum matimu, serta sihatmu sebelum sakitmu. Engkau tidak tahu apa yang akan menimpa esok. Rasulullah SAW bersabda pada para sahabatnya, adakah setiap kamu ingin masuk syurga? Mereka menjawab, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pendekkan angan-anganmu dan malulah kepada Allah SWT dengan sesungguhnya. Mereka berkata, kami telah malu pada Allah. Rasulullah SAW bersabda, demikian itu bukanlah malu, akan tetapi malu kepada Allah adalah hendaknya engkau mengingati kubur dan siksanya, menjaga perut dan isinya, serta kepala dan isinya pula. Siapa ingin kemuliaan akhirat, ia tinggalkan perhiasan dunia. Di sanalah malu seorang hamba kepada Allah, yang sesungguhnya dengan itu ia mendapat wilayah kekuasaan Allah. Dia contoh macam ni lah, nak bagi faham kan. Permainan kanak-kanak kan, permainan kanak-kanak kan ada pistol, ada ni macam pinggan masak lah, apa, ada periuk. Dia ambil ni, nak bagi faham lah, dia ambil depan kita kan, dia ambil, dia pun main, konon ni dia masak, marilah makan, dia cakap tu kan. Kita tengok lah, malu lah sikit. Nak pula orang yang buat perangai tu dah tua bangka. Contoh buat perangai macam tu lagi kan. Tapi kalau dia melayan anak-anak, dia tak apa. Dia melayan anak tu, dia tahu benda tu hanya sekadar melayan saja, bukannya dia betul-betul pun. Tapi macam itulah keadaannya, nak gambarkan keadaan dunia ni. Bila orang beria sangat untuk benda-benda dunia, benda tu maksud malu pada Allah. Malulah dengan Allah. Benda tu sementara, kau beria sangat, kenapa? Bila kita ingat kubur, ingat mati kan orang yang buat macam tu jadi pelik lah. Kita ni datang macam ni. So, contoh paling senang lah. Sekarang kita datang kan, kebanyakan usia bukan belia dah, kebanyakannya beliau. Kan? Saya pun dah habis belia dah. Saya pun dah masuk kategori beliau. Kan belia sekarang ni paling apa, dia punya had umur 40 kan. Patutnya tak boleh 30 je belia. Beliau ni siapa benda 40 bernyanggut dan ada tumbang penyakit macam mana pun ada semua dah orang tu kan. Jadi tahap jadi orang datang, contoh kita naik kereta turun pergi mana tu, Pondok Muallim, ada kuliah duha. Orang tak malu pun cerita benda tu. Pergi operasi tu, yang pergi kelab dangdut, tengok orang tu tengah berjoget beria. Ya Allah, kenapa tu? Tu maksud dia. Maknanya malu tak dengan Allah? Malu lah, kau nak mati dah ni. Tapi dia relax kan, dia peluk speaker tu. Saya masuk dekat kelab dangdut tu, masa operasi kita rampas speaker dia tu. Dia ni PA system untuk bawa balik, sebab dia beroperasi lebih masa. Dia patutnya tak boleh lebih ke 12. Dia buat sampai ke 2 ke 3 pagi. Kita sita bawa balik, bawa ke mahkamah, bawa handaman hiburan kan. Lepas tu bila ambil, bawa balik, kita masa sampai tu tak tamak, bisiknya tak boleh nak cakap ni. Oi, tutup. Apa? Dia tak dengar. Yang Cina yang jaga PA system, apa? Tutup. Benar. Dia tutup. Bayangkan masa sebelum tutup tu, orang tua tu berjoget-joget, dia boleh peluk speaker tu. Kita tak tahan bunyi, dia boleh peluk speaker. Macam tu lah teruk. Dah lah pergi kelab dangdut, mabuk pula. Air minuman dia yang tu lah
kan. Memang nampak kok, tapi dalam tu dah campur. Itu yang dia jadi high tu kan. Macam-macam pelik. Dia boleh tidur kat longkang tak rasa apa. Muntah-muntah. Ya Allahu Akbar. Saya pernah jumpa contoh nak kata malu tak malu. Pergi dah macam mana sepupu saya berhenti naik kereta, berhenti dekat satu pekan tu sebab dia kata dia nak kencing. Saya pun tiba-tiba pula terasa nak kencing. Berhenti dekat pekan tu, kebetulan ada satu je restoran Cina dekat pekan. Kan biasa dekat pekan-pekan lama ada restoran Cina kan, macam kopitiam kan. Masuk dalam kan, toilet mana belakang. Dekat belah belakang kat toilet tu ada satu dinding, kemudian ada satu macam kan yang dulu yang pengadang kayu yang ada stand kaki tu. Dia buat dinding tu kan, macam plywood tu. Orang yang minum arak dekat belakang tu semua pakai kopiah, pakai songkok, pakai baju batik. Hari Raya Haji, saya balik, saya cerita dengan arwah abah saya. Ya ke? Ya Allahu Akbar. Ni cerita betul. Saya cerita bukan saya buat. Saya terkejut, saya tak jadi kencing. Keluar balik daripada tu. Saya kata, Mas, Mama nak kencing tak jadi. Terkejut tengok suasana belakang. Dia siap macam ni minum. Bukan saya buat-buat cerita. Ni cerita ni berlaku dah banyak tahun lah. Maknanya dekat kawasan perkampungan tu, dekat pekan lama tu ada orang tua macam tu. Ya Allah, saya kata itu tu malu tak? Malu. Itu kata kadang-kadang kita tengok tadi kan, macam mana nak malu dia dikaitkan dengan takut. Sebab kita nak mati ni. Kalau kamu ingat pasal kubur kan, ingat akhirat, sudah tentulah disitulah malunya seorang hamba kepada Allah. Malu, Allah nampak aku buat ni kan, aku buat dosa macam ni, malu buat dosa macam ni, macam itulah. Juga baginda bersabda, permulaan kebaikan umat ini adalah dengan zuhud. Zuhud ni makna mengutamakan akhirat lebih daripada dunia. Dia tak kisah baju buruk tak apa, baju jubah ni elok boleh pakai lagi, alhamdulillah. Dia tak ada sibuk pun nak tukar baju lip-lap ni kan. Baju sekarang ni apa nama, ada baju Siti Nurhaliza macam mana baju tu, lepas tu ada lah dia tangan macam ni, bila angkat tu bersayap kawan tu. Dia ada sampai macam tu. Assalamualaikum. Terbang kejap dia kan. Nampak kan dia ada kan passion. Lepas tu ada yang berantai macam ni kan, ada tali ni macam tu kan. Allah, dia nak salam tu saja pula dia kepak dulu. Allah, kalau tidak orang tak nampak sayap dia. Contoh kan. Tak, dia cukup lah baju tu pun elok lagi, okey lah tu. Macam suami biasa macam tu, pakai baju tu okey dah, tak payah nak tempah lah, nak duit tak payah. Orang banyak kan, jangan bang kata. Nak pula anak kan, anak dia, kita mesti sama tahun ni. Wah, anak pula kan, itu ikutkan je lah. Maknya pun pakailah tudung yang tarik ke sini, bawa lempar sini, juntai macam ni, melambai. Aduh, pandai juga berpesen orang tua ni sudahnya. Tak apalah, ikutkan je lah. Lepas tu cermin mata. Ini cermin mata lama, mak orang tak pakai dah. Pergi, ukur balik, tembak mata. Separuh gelap, separuh terang. Dah macam SG Bank tu. Macam tu lawa. Dia memang cantik nampak. Kan muda sikit. Muda tang cermin mata aja. Kan? Itu yang satu bas berombongan pergi Langkawi dulu kan pergi Bukit Kayu Hitam kan, pergi Langkawi, tempah baju, ya Allah, sudah bersebab papan kain kat nilai 3 tu habis kain tu. Sudahnya bila siap baju lagi lawa pada orang. Nak baju ada orang tu tempah, kita mesti lain sikit bang, kita pilih macam ni, pilih macam ni, punya memilih. Sampai ke rumah orang tu sama dengan langsir dia. Lagi lah, tak apalah duduk luar aje, tak nak duduk dalam. Aduh, macam pernah nampak lah baju ni, kau diamlah, dia ada marah dia. Itu cerita dia.
Dirawikan dari Ummi Munzir, dia berkata, pada satu petang Rasulullah SAW keluar menghampiri orang ramai sambil berkata, wahai manusia, tidakkah kamu malu kepada Allah? Mereka bertanya, apa pula itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, engkau mengumpulkan apa yang tidak engkau makan, engkau berangan-angan apa yang tidak engkau temukan, dan engkau membangun apa yang tidak engkau tempati. Engkau mengumpulkan apa yang tidak engkau makan. Kumpul, tak payah tengok sampai matilah. Kumpulkan makanan, tak habis letak dia betai, tak apa, nanti makan. Nanti tu sudahnya buang. Sudahnya buang. Tak makan, tak sempat makan, dah busuk. Tengok bulan puasa, beli macam-macam. Siapa tak apa, sahur besok makan. Sahur nengok pun tak lalu. Tengok, alah, sudahnya buang. Kan? Malu dengan Allah, kan? Kemudian berangan-angan apa kau tidak temukan. Aku ingat besok aku nak ni lah, kau tengoklah, aku ingat aku nak belilah kereta yang macam ni. Aku tak suka kereta macam ni, aku nak suka kereta macam ni. Sampai aku sudah tak mampu beli. Contoh, kan? Macam sekarang kan, aku ingat nak pergi ni lah, nak pergi umrah. Pergi umrah tu tak apa, aku berhasab benar-benar Allah izinkan aku pergi umrah. Pergilah. Tu orang tanya saya pasal boykot tu, macam mana Ustaz boykot? Kalau ada pilihan lebih baik, buat. Saya kata, ada pilihan lebih baik, buat. Contohnya orang tu jual ayam, orang Melayu ni pun jual ayam, beli ke orang Melayu Islam ni. Antara dua kedai ni, dia ni bayar zakat, dia ni tak bayar zakat, pilih yang bayar zakat. Tu dia seorang ni pula tanya, boleh tak kalau saya nak boykot umrah? Alah, pahal pula kan? Sebab kerajaan Arab Saudi sokong ni dia kata. Saya kata kalau boleh buat umrah kat Pondok Mualim, tak apalah, kata. Masalahnya tak boleh, kan? Tak boleh. Jadi janganlah kita kaitkan sampai macam tu sangat. Kena fahamlah betul-betul. Berangan-angan apa yang tidak kau temukan, benda yang macam susah betul nak capai, kan? Aku besok kalau aku jadi wakil rakyat, aku tu paling banyak sekali. Aku jadi wakil rakyat besok, kau tengoklah, orang ni semua kau buat sampai ke sudah tak jadi wakil rakyat. Dia ingat orang suka sangat kan dia perasan aja. Dan kemudian membangunkan apa yang tidak engkau tempati. Rumah saya buat, saya duduk, siapa kata? Kita hanya singgah aja kat rumah kita tu, duduk sementara, sudah tinggal dekat ni. Tu belum cerita lagi bergaduh adik-beradik sebab nakkan rumah tu. Sudahnya kita kena adil, kena letak nama semua orang. Sedangkan ayahnya dulu dah pesan, rumah ni letak nama Alung seorang aja. Sebab apa? Sebab Alung tu insya-Allah dia akan jaga rumah tu. Dia tak ada nak jual pun. Alung tu kedudukan ekonomi dia bagus. Adik-beradik yang susah tak boleh. Nanti Alung je senang, dia kata. Dia baca macam tu pula. Bergaduh. Sudahnya 10 adik-beradik, letak 10 nama. Rumah taklah sebesar mana, sekangkang beruk aje, kera besar lagi. Kan? Letak 10 nama. Lepas tu rumah ni dah huzur, nak turun kat siapa? Nak turunkan dekat cucu pula. Nak turun kat cucu susah, sebab 10 kena masuk mahkamah. Yang 10 seorang tu dah stroke, yang seorang dah mati, kena buat surat sumpah pula. Macam mana? Itulah sebab. Lepas tu patutlah ayah dulu pesan, baru tahu. Banyak jadi macam tu. Tanah-tanah orang Melayu kita banyak jadi macam tu. Bergaduh daripada itu. Sebabnya yang nak kena tinggalkan bukannya tu, bukannya tanah tu, yang kena tinggalkan ilmu dan juga iman sebelumnya nak uruskan tanah tu. Macam tu. Tuah lah mak ayah dia, ni tanah rumah ni ayah nak bagi dekat Alung kamu. Ke ada siapa tak suruh, elok bagi Alung tu ya, biar Alung jaga, kami ikut aja. Bertuah dapat anak macam tu. Ni pahal pula. Kadang-kadang masa ayah hidup tak cakap, ayah mati cakap. Sekarang saya nak tanya, kenapa nama Alung? Buat berani dia, macam nak bangun dah arwah tu dah, kan? Iya, nampak macam mana? Tu sebabnya. Saya senang, alhamdulillah anak saya 5, saya dah tinggalkan rumah seorang sebiji. Tentu senang, tak ada masalah dah. Siapa cakap? Bila tak ada ilmu, mati je anak. Inilah masa sesuai jual rumah ni. Aku bukan nak sangat rumah. Dia pun jual, dapat hasil. Lepas tu dah terjual dia punya, sibuk dengkikan rumah yang belum terjual kat adik-adik yang lain tu.
Nah, ada macam tu. Malulah dengan Allah Ta'ala kan, membangunkan apa yang tidak engkau tempati. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Usamah bin Zaid telah memberi seorang hamba dari Zaid bin Sabit sehingga 100 dinar dengan satu tempoh 1 bulan. Dengan tempoh 1 bulan. Lalu ku dengar Rasulullah bersabda, tidakkah engkau hairan kepada Usamah yang membeli dengan tempoh 1 bulan? Sungguh Usamah panjang angan-angan, demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya. Tidaklah aku buka kedua mataku, melainkan aku mengira kedua bulu mataku tidak akan ketemu hingga Allah mencabut nyawaku. Dan tidak aku angkat pandangan mataku, melainkan aku mengira bahawa aku yang meletakkannya hingga nyawaku tercabut. Dan tidak aku memakan sesuatu makanan, melainkan aku mengira bahawa aku telah menyempurnakannya sehingga dengan itu akan dijemput oleh maut. Maknanya jangan panjang cerita-cerita, sekadaran je kan. Dia kata tu tadi, dia memberi seorang hamba Zaid bin Sabit harga 100 dinar tempoh 1 bulan. Maknanya dia bagi, aku nak 1 bulan nanti kau kena bayar balik ke aku, contohlah. Tapi bukanlah makna kita tak boleh bagi hutang ke orang dalam tempoh macam tu. Orang tu berjanji sendiri, iyalah nanti aku bayar dalam tempoh berapa lama kau nak bayar balik ni, InsyaAllah kalau dapat aku cubalah, dah aku dapat gaji hujung bulan ni aku bayarlah. Itu tak ada masalah pun. Cuma dia, aku bagi kau pinjam 1 bulan ni mesti kau bayar balik dalam keadaan macam ni, mesti macam ni. Dia yakin sangat. Tapi kalau orang yang berlapik ni, dia ingat akhirat, dia ingat dia akan mati, dia kata apa? Macam ni lah, kau bila kau ada duit kau bayarlah, kalau boleh bayarlah cepat, aku pun nak pakai duit tu, kalau boleh nak pakai. Tapi andai katalah aku pendek umur, kau bagilah dekat waris aku, bagilah dekat isteri aku, bagilah kat anak aku. Macam tu lah pesan dia. Jadi dia sedar, dia bagi tu pun dia tak tahu dia hidup lagi ke tidak. Aku nak pukul 3 minggu depan dekat kedai ni, kau datang, kau bawa duit tu, siap dengan duit tambahan, charge perkhidmatan RM30. Macam tu, pinjam 100, bayar balik RM130, charge perkhidmatan, dia kata. Contoh kan, ada orang macam tu Kemudian beliau bersabda, baginda bersabda, wahai Bani Adam, jika engkau berfikir, anggaplah engkau adalah mayat-mayat. Demi zat yang aku dalam kekuasaannya, sesungguhnya apa dijanjikan kepadamu itu mesti datang dan engkau tidak akan boleh mengelak. Maksudnya, yang telah dijanjikan kepadamu akan datang tu adalah kematian. Akan mati. Takut mati, tak takut mati pun mati. Macam tu. Tak boleh, tak cepat, tak lambat. Kalau itulah time-nya mati, matilah. Tengah dengar ceramah, mati. Tengok nanti tekan dekat YouTube tu, sudden death. Tengah baca berita, bab jatuh. Tengah baca khutbah, bab jatuh. Tengah punya kita Allah, mati. Apa hal tu? Tengah kempen, langsung menang percuma calon satu lagi. Abang kan, contoh lah. Betul, tengah berjoget-joget, mati. Tengah joget, mati. Ada satu hamba Allah tengah karaoke kat kedai tom yum, tengah sedap sangat menyanyi, tarik, mati. Satu Malaysia buat ulasan pasal dia, saya tak nak sebut siapa. Ada seorang nyanyi tengah sedap sangat, lagu menyanyi, tua dah, sampai hospital dah tak ada nyawa. Memang masa tu dia tumbang, orang angkat dia. Tu sebabnya. Tu sebab kena jaga. Siap benda nak buat tu jaga. Tak apalah. Tak apa, sekarang ni kita buat maksiat tak apa, besok pagi taubatlah balik sembahyang subuh, dia kata macam tu. Itu yang berlaku pada orang Arab. Orang Arab memang macam tu. Ada setengah orang Arab datang ke Malaysia, semua dia buat. Makan bab satu, minum arak. Saya naik flight Saudi Airline balik, berhijab dia, berjubah Arab ni, 2 orang. Dia duduk kat business class tu, suami dia duduk sini, perempuan tu Chania buka jubah, buka Chania buka tudung, perang rambut pakai t-shirt tu, duduk tu. Saya kebetulan terperanjat tu yang tengok tu. Kan? Terperanjat, mana pernah tengok macam tu, orang buka jubah macam ni, buka jubah depan kita. Depan saya betul. Ada setengah orang Arab tu, dia minum arak, makan bab satu, apa lagi, makan kedai-kedai tu tak kira halal haram, pantai. Lepas tu pergi kelab malam, pergi duduk kat Bukit Bintang tu, cancang kelab tu ada kat situ, pergi. Kemudian kata, bila kita tegur, tak pakai seluar pendek lakinya, perempuan tak bertudung. Dia kata tak apa, kita balik Arab nanti kita taubat lah. Dia fikir macam tu.
Sedangkan dia kena fikir, sempat tak aku sampai balik kat tanah Arab ni, aku nak bertaubat ni. Seolah-olah Allah Ta'ala dekat sana je, dekat Malaysia tak ada. Dia buat benda ni kat Malaysia, dia buat benda ni kat Indonesia, kat Bali, kat Bandung. Tu buat. Kita ni pergi pun kita tahulah, kita pergi ke sana macam mana, kita buat apa, kita tahu masjid kat mana, kita tahu dah. Dia tak, dia memang buat betul. Macam tu lah. Ya? Macam tu lah fikirkan mati. Kalau fikirkan mati, tak adalah orang hebohkan pasal isu Alif Tega tu. Nah, maksud saya bukanlah kita nak backing siapa-siapa. Orang yang komen tu macam-macam dibantainya. Oh, itulah, inilah, apalah, tak ni lah. Sebenarnya, kenapa sibuk pasal orang? Tu sebab cerita ni, pasal penyakit ain. Tak lama lagi saya akan keluarkan dekat dalam YouTube tu, huraian tentang penyakit ain. Bayangkan di negara Arab, sampaikan baby yang baru lahir tu, ditulis dekat dahi tu, Allah. Tulis kat dahi baby tu. Atau tulis subhanallah, dia tulis. Sebab apa? Tak nak orang memuji anak tu tanpa ingat pada Allah. Comel ni anak belum apa-apa dah masuk dalam media sosial. Alhamdulillah, bayi saya baru saja dilahirkan, bayi comel ini belum diberi nama lagi. Macam tu kan. Ada orang yang dengki, ada orang yang pandang dengan rasa dendam, ada orang pandang dengan rasa tak puas hati. Itu yang budak tu mengagam, paut kombung, nangis tak sudah. Mak, ada setengah negara Arab ni dekat Yaman apa semua, kereta di Mesir, kereta-kereta tu sebab kadang, ingat tak kita pergi Mekah, apalah teruk kereta orang Arab ni. Rupa-rupanya dia ramai yang takut keretanya cantik dan berkilat, takut mendatangkan penyakit ain pada jiran-jiran dia. Barulah kita faham, oh macam tu patutlah dibiar. Ada tu kereta baru keluar tu dicakarnya, dicalanya sebab tak nak penyakit ain. Ada seorang perempuan ni, rambutnya lawa, cantik, semua puji, tapi ada orang pandang dengan iri hati, doa yang tak baik, busuk rambut tu, bernanah jadinya penyakit ain. Tu sebabnya Syekh Habib Jaafar kata apa? Dia kata kalaulah kita nak post sesuatu dalam media sosial, ingat perbetulkan niat nak kongsi benda-benda baik, dan jangan lupa bismillahirrahmanirrahim baru tekan post. Macam tu sekali kan. Sebab orang ni dia nak marah, dia marah semua benda, dia marah aja. Kadang depan kita baik, tahniah lah, bertuah lah, dalam hati tak puas hati ni. Berkongsi kebahagiaan, segala benda nak tunjuk kaulah segalanya. Pegang tangan dekat handbrake laki bini, tunjuk dengan lagu engkau bagai air yang jernih. Kau main lagi kau main lagi siap lagu tu kan. Betul. Tapi ada orang yang pandang hatinya sakit. Itu yang ramai orang kena hati-hati. Kongsi pasal anak berjaya dalam peperiksaan, dia tak tahu ada orang sakit hati anak dia gagal ni. Contoh benda-benda ni, penyakit ain. Nanti tengok dalam minggu depan kot akan keluar tu dalam YouTube perihal penyakit ain. Macam-macam. Ada orang daripada elok kulit cantik mengurutu-ngurutu. Kenapa? Ain, penyakit ain. Simptom ni memanglah doktor cakap, oh ni punca ni mungkin ruam lah, sebab ni mungkin kena hama lah. Memang. Tapi doa orang. Itu sebab ada orang sampai kesudah tak nak share siapa kehidupannya. Dia ni macam mana, dia ni macam mana. Orang sibuk, jom kita siasat. Ada tak gambar, cubalah share. Apa hal tu kan? Kenapa nak cari-cari, nak apa, nak mencari-cari tu kenapa? Dia bagi komen seolah-olah dia hari-hari duduk kat rumah orang. Macam kita lah suami isteri. Suami dia tak puas hati dengan dengan isteri ni. Bini aku tu membebel tak habis-habis. Cubalah bagi ketenangan kat suami ni. Kawan-kawan dengar, yelah tak patut dia membebel-bebelkan kau. Wah, ada satu cerita lagi tak dengar pada isteri ni. Macam mana aku tak membebel? Membuta je kerjanya. Bila bangun pagi pukul 10 mengangkang depan TV sampai ke senja.
Dia cakap kan. Jadi bila cakap macam tu, oh patutlah bini dia bising. Semua ada dua cerita. So jangan kita semudahnya menjatuhkan hukum. Kita ni siapa? Dia macam kan. Laki dia salah semua. Sabar. Kan? Dalam rumah tangga tu mesti ada dipanggil sebagai contributory negligence. Kecuaian sumbangan. Adalah pihak mana-mana, kan? Kemudian baginda bersabda, wahai Bani Adam, jika engkau berfikir enggaklah engkau adalah mayat-mayat. Ini dah sudah tadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguhnya Rasulullah SAW telah keluar mencurahkan air lalu mencucikan dengan debu. Maka aku berkata pada baginda, ya Rasulullah, sesungguhnya air itu dekat dari engkau. Baginda menjawab, apa yang aku dapatkan barangkali aku tidak akan sampai kepadanya. Kita nampak air ni dekat. Air dah dekat dengan kau, minumlah. Ini confirm air ni air aku punya. Selagi tak sampai kat mulut, belum tentu kita punya. Nampak tak? Bawa sup. Hui, sup ni sedap ni. Sedap ni sup ni, nak makan ni. Nasi ayam dah ambil tadi, sup terlupa. Ni bawa sup. Lepas apa khabar? Azab tercurah macam ni. Ya Allah, habis sup dah, tu je tinggal. Tak ada rezeki. Nak cakap apa? Kan? Itu cakap tu tadi. Kan dah disebutkan Imam Ibn Abbas macam mana Nabi pegang dada dia, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Dia pegang dada Imam Ibn Abbas kan, supaya pemudahkan terima ilmu kan. Pandai dia, cerdik, kecerdasan. Nabi doakan dia. Dan Nabi ada satu pesanan Nabi yang penting. Nabi kata apa? Kalaulah seluruh dunia ini dan seisinya berhimpun untuk memberikan keuntungan kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang dah ditentukan oleh Tuhan untukmu. Dan andai kata satu dunia ni berhimpun kan, untuk memberikan mudarat kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk kamu. Itu ya. Kita takut sangat dengan orang, kenapa? Kan? Dia je ni apa salah bunyi ni? Lorak-lorak pula tertiba. Lorak je. Kan? Jadi dikatakan pada satu hari Nabi Isa AS duduk dan ada seorang tua bekerja mencangkul tanah. Kemudian Isa AS berkata, ya Allah, hilangkanlah angan-angan darinya. Lalu orang tua itu meletakkan cangkulnya, malah berbaring saja sesaat. Kemudian Isa berkata, ya Allah, panjangkan angan-angan kepadanya. Lalu orang itu bangkit kembali dan bekerja. Lalu Isa bertanya mengapa dia demikian. Lalu orang itu berkata, saat aku bekerja, tiba-tiba hatiku berkata, sampai bila aku nak bekerja sedangkan aku sudah tua? Maka aku buang saja cangkul ini dan aku berbaring. Kemudian tiba-tiba hatiku berkata lagi, demi Allah engkau harus bekerja dari sisa hidupmu ini. Maka cangkul tu ku angkat lagi. Maknanya macam tu lah nak bagi gambaran kan. Jadi kalau kita tengok Al-Munawi menyatakan di tambahannya, al-amal artinya meringankan terjadinya sesuatu. Istilah ni sering digunakan untuk sesuatu yang mana kemungkinannya kecil untuk diraih kan? Kalau kita tengok celaan terhadap sifat panjang angan-angan ni, kenapa? Dalam surah Al-Hadid ayat ke-16, surah Al-Hadid ayat ke-16, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang telah diberikan kitab, ahlul kitab sebelumnya, panjang angan-angan mereka sehingga rosak hati mereka, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, surah Al-Hadid ayat yang ke-16 kan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, hati orang yang sudah tua akan sentiasa seperti anak muda dalam menyikapi dua perkara, iaitu cinta dunia dan panjang angan-angan. Orang tua akan jadi muda untuk dua perkara ni, iaitu dari segi cinta dunia, dia akan jadi muda. Masuk ride, nak join naik motosikal besar, automatik dia jadi muda. Nampak kan? Sebab geng-geng. Tetapi ada tu grup tu, dia jarang lah ada grup tu semua orang tua. Ada supaya dia sedar dia dah tua. Tapi kebanyakannya dia bercampur dengan lelaki tua muda semua ada. Tak nak dia jadi muda juga. Berhenti sekejap tapi minum macam orang muda, relax kan. Pergi berjalan lagi, tak salah pun, tapi nak bagi tahu dalam bab cinta dunia dan panjang angan-angan memang jadi tu. Hai, orang ni ajak kau kahwin, yang mana satu? Itulah anak dara si siapa tu. Tu anak toke kedai makan yang kita selalu lepak minum tu. Engkau nak ke? Dia kata dia berkenan tengok kau. Alamak, aku ni dah tua, dia kata. Tak payahlah suruh dia cari orang lagi muda daripada aku. Handsome sangat orang tua ni kan? Sebab orang tua ni selalu pergi kat Pondok Muallim
Orang tua ni selalu buka kitab, jadi mukanya nampak muda, sejuk je tengok. Jangan main-main kan. Orang tua ni amalan dia lain pula. Ada amalan dia setiap malam, memang dia qul Allah tu, qul Allah 1000. Setiap malam suruh tidur 1000 baru tidur. Saya memang tiap malam buat tu. Bila buat tu kadang yang pertama dah tidur. Macam tu tak sempat sampai 1000 tu, yang tak berapa berkenan sangat orang menengok tu kan. Dia buat setiap malam. Iya, buat. Jadi orang tu berkenan. Tapi kalau orang yang panjang sangat, betul ke dia suka kat aku? Yalah, tapi aku fikir engkau pun dah tua, takkan kau nak dia. Siapa cakap? Boleh lagi ni dia apa tu? Orang malam pertama bau minyak wangi, kau bau minyak angin, apa hal lah? Malam pertama makan, siang tadi tak salah makan lauk pengantin. Masuk dalam bilik malam duduk, Allah, Allah, Allah. Kenapa bang? Kenapa bang? Sapu minyak macam ni lah. Botol minyak. Oh, Allah, Allah, Allah. Betul tak jadilah. Tak jadi apa nikah lah. Lepas tu tahun depan tu hantar cucu ke? Cucu apa anak dia? Lepas tu baru tahu kenapalah, baru nyesal. Tu dia kata tadi, yang Nabi Adam kata tadi kan, 5 perkara, termasuklah dia mengikuti tu. Dia tak musyawarah dengan geng-geng ni yang tua, geng-geng pondok mualim yang lain kan. Tiba-tiba dapat anak, orang sangka kan cucu, rupanya anak. Contoh, bukan kata tak boleh kalau dah jodoh kan. Boleh. Iya. Tu tengok tu, dia tunduk bayang kesian. Orang 75 tahun pakai baju songket lagi. Nak makan lauk pengantin, pengapit hulu tu, hulu satu bekas tu. Ingatkan jam, ingat cincin, buka gigi punya masuk. Contoh. Dia pakai gigi time makan aja. Kalau tak, dia tak selesa. Aduh, itu cipta, reka cipta cerita je tau, tak ada berlaku pun. Yang bawa gigi tu tak ada. Saya tak tahulah, kalau ada kat luar saya tak tahu tak. Ni yang cerita tu saya buat cerita je kan. Dikatakan pada satu hari, ni dah sudah kan. Maka cakap tu angkat lagi. Okey, dah sambung balik. Kemudian manusia cenderung memiliki angan-angan terhadap dunia yang panjang, banyak dan berlebihan. Ini digambarkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dan Anas bin Malik berikut ini. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, dia kata Nabi membuat, ini perbuatan Nabi. Nabi membuat satu garis berbentuk persegi empat. Nabi buat garis berbentuk segi empat. Nabi buat segi empat macam ni lah, segi empat macam ni kan. Buat segi empat. Bila Nabi buat segi empat, kemudian Nabi buat satu garis di tengah-tengahnya, keluar dari garis segi empat ni, lalu macam ni, panjang. Okey. Kemudian Nabi buat garis-garis dekat, dah panjang macam tu, Nabi buat pula garis macam tulang macam tu. Jadi Nabi bagi tahu yang 4 segi ni memang takat tu je umur kita. Tapi yang panjang garisan tadi, itu angan-angan. Yang garis-garis tadi, tu halangannya, cobaannya, ujiannya, tu yang tiba-tiba lah dah hujung usia dah. Kalau dia melayan angan-angan, disebabkan dengan ada ujian-ujian lah, tiba dah hujung umur dah. Macam tu keadaan dia. Jadi kena beringat selalu, Nabi beritahu. Dan sikap yang benar terhadap dunia, kan? Nabi SAW merangkul bahuku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang datang di tengah perjalanannya. Lalu Ibnu Umar menyatakan, jika engkau ada di malam hari, jangan menunggu hingga pagi. Kalau berada di pagi hari, jangan menunggu hingga malam. Manfaatkan waktu sihatmu sebelum waktu sakitmu. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari. Sebab apa? Jangan panjang angan-angan, kan? Tapi ingat kita seolah-olah datang singgah sebentar. Bila singgah sebentar pada dunia ni, urusan kita kalau singgah lah. Contoh, jom kita singgah sekejap. Kenapa dia pakai ayat singgah? Sebab dia tak banyak benda pun nak buat kat situ. Percayalah. Singgah sekejap kat rumah abang ni, apa nak ambil jam? Dia nak ambil jam je. Singgah kejap depan tu nak ambil kuih, dah order. Nak ambil kuih, tak ada duduk makan siap pancuh air, tak ada. Kan?
Singgah sekejap dekat R&R, biasanya buang air, minum atau nak keluar duit, contoh. Tak ada yang menetap kat situ, sebab hentian. Maka sikap yang benar, kita kena anggap diri kita hanya sebab persinggahan. Dunia ni hanya persinggahan. Itu sikap yang sebenar-benarnya. Apakah bahaya panjang angan-angan? Ni sikit lagi Orang yang panjang angan, pertama, orang yang panjang angan akan lupa tak ada akhirat dan lupa nikmat yang Allah janjikan bagi orang yang taat kepadanya, serta akan lupa kerasnya azab Allah di akhirat bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Tu orang yang panjang angan, dia akan lupa benda ni semua. Azab dia tak ingat, akhirat tak ingat, tak ada, dia fikir apa yang ada depan mata dia. Kan? Dia lupa dapat bini muda, bini baru, lupa. Langsung tak pergi masjid, contoh. Kan? Mengadap bini je, dia dah tak peduli dah. Tak, kau ni dah tua, kau jangan banyak cerita lah, kubur masing-masing. Dia kata, memanglah kubur masing-masing. Kan? Tapi orang tu memperingatkan. Kedua, orang yang panjang angan-angan akan kurang kesabarannya untuk menahan diri terhadap syahwat dan akan sering lalai melakukan ketaatan. Nampak? Dia akan layan nafsu dia, pergi cari rumah urut, cari langganan. Sekarang ni cerita terbaru tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayah ibu ya, yang sangat menakutkan sekarang. Benda ni dah berlaku lama, tapi sekarang ni semakin teruk, iaitu suami isteri sekarang ni dah ada orang yang buat satu grup yang mana dia menawarkan khidmat seks ni untuk isteri dan untuk suami dia. Dulu pada peringkat awalnya dia tawar untuk Bangla je, untuk orang pendatang asing, siapa nak isteri dia. Dia tunggu kat lobi, isteri tu bolehlah masuk bilik hotel dengan Bangladesh ni, dengan orang luar ni, pendatang asing ni, suami tunggu kat lobi. Ada iklan kan, suami isteri saya mengandung 3 bulan, siapa yang nak? Itulah tahap ni, benda betul ni. Ini baru di tengah heboh sekarang ni. Sekarang lagi pula secara online, punya terdesaknya orang sekarang. Isteri jual suami dia, suami jual isteri dia. Sekarang kita dengar pun takut. Saya ni baru lagi ni, baru diheboh-hebohkan. Bayangan, ya Allah Akbar, apa dah jadi. Bayar mahal lah, bayar. Bayangan sampai ke tahap itu. Sampai ke tahap itu. Itu cakap tadi, hilang malu ke Allah Ta'ala. Dia buat tak apalah, janji dapat duit. Orang bukan tahu, dia ayat dia, orang bukan tahu gitu susah macam mana. Macam itulah. Nasib baiklah, syukur Allah bagi kita ni melorang pergi tempat-tempat yang baik, campur dengan orang yang baik, tuan-tuan ya. Kemudian panjang angan-angan akan membuat orang mati-matian mengusahakan kebahagiaan lahiriah dunia. Dia akan tenggelam dalam kenikmatan dunia yang fana. Dia akan berusaha, biarlah orang cakap kau ni duit ni dunia je, kau pandai-pandai lah, kau jagalah hal kau. Dia tetap nak juga buat, kumpul harta sebanyak-banyaknya. Tak sempat belanja, macam kita cerita kan pada kuliah yang lepas, tak sempat belanja. Masa bila nak belanja? Kan? Itu sebab kalau ada duit, belanjakan kawan cepat. Tengok tadi kan, dapat jambu air. Jambu air yang kecil-kecil tu, siap pencecah lagi. Terima kasihlah berbanyak. Ada benda boleh bawa balik. Betul. Dapat kuih kelopong tu ni. Saya tadi beria sukan kuih kelopong tu. Tu mana teragak pula dah lama tak dapat kuih kelopong tu, tak kuih kelopong. Buah Melaka. Kuih kelopong ni 9 panggil tu. Tapi kuih kelopong ni yang paling sedap gula anau. Lain sedap dia, rangup sampai maghrib. Kan? Kemudian orang yang panjang angan-angan, hatinya akan keras, air matanya akan mengering, serta bercita-cita tinggi terhadap dunia. Hati keras, air mata mengering, dia susah nak nangis dah sebab fikir dunia. Tengok, maksudnya orang cerita pasal sedih Palestin pun dia tak ada terasa nak nangis, tak ada. Dia sedih sikit, tapi best nak buat macam mana, dia dah kering, hati tu dah keras. Sekarang tengok, saya yang paling tak tahan tengok tu lah, yang atuk dukung cucu dia tu. Ya Allah, dia tunjuk pula cucu tu masih hidup, video tu tak tahan saya tengoknya kan. Cucu, dan dia atuknya boleh lagi buat macam dia, hidup lagi kan. Allah Akbar.
Itu cakap tu, dalam hal ni orang yang kalau dah panjang angan-angan, hatinya keras, air mata mengering, serta bercita-cita tinggi terhadap dunia. Kemudian orang yang panjang angan-angan mudah melakukan maksiat dan jauh dari ketaatan. Jauh pada taat, tak ada, langgar, semua benda dia langgar. Biasa kalau dia buat jahat tu bukan satu, banyak benda dia buat. Menipu orang, kan, judi pun buat, dan tipu tu macam-macam benda, tipu umrah pun buat, kan. Nabi sebut umat aku akan ditimpa penyakit orang yang terdahulu, gitu. Antara penyakit orang terdahulu apa? Banyak bersukaria, suka-suka aja, lu suka mengumpul harta. Tu penyakit orang dulu, kan. Korun dulu mengumpul harta je, kan. Seronok dia dengan harta yang banyak. Sampai kan kunci nak buka gudang simpan harta dia tu kena ada 70 ekor unta bawa. Punya banyak kunci emas tu, kunci tu saja 70 ekor unta bawa. Bayangkan belum harta lagi, tu baru kunci. Kita kalau dapat kunci 70 ekor unta, lambat masuk rumah. Tah mana satu kuncinya, macam tu lah, kan. 70 ekor unta. Bayangkan. Kemudian apa? Sanggup menipu untuk mendapat harta dunia. Itu pun penyakit orang terdahulu. Janji dapat, tipu-tipulah. Termasuklah tipu umrah, termasuklah pelaburan patuh syariah tu tipu, termasuklah orang telefon. Saya daripada SPRM, puan ya, nampaknya puan ni ada satu kes yang belum selesai lagi. Awak pun takut, pahal pula. Jadi kalau nak settle ni kena bayar. Senang je. Kalau orang tu daripada jabat kerajaan, dengar saya cakap, orang tu kata dia daripada ni lah, lembaga hasil dalam negeri lah, Sonjaya SPRM lah, tapi nombor telefon, nombor handphone membohong. Saya dah sekali tu dia pakai nombor 011 berapa nah. Saya pun cakap, okey, maaf, saya layan je mula. Satu soalan aku nak tanya kau. Ya cik, apa cik? Apa teruk sangat pejabat kau dah tak ada dah, talian hotline ni apa semua, talian landline ni dah tak ada ke? Apa pasal kau kenapa tak pakai nombor Putrajaya je, kenapa pakai nombor handphone ni? Apa pasal? Langsung dia tak telefon. Macam tu je, kan. Kalau malas layan, letak aje. Hati-hati. Ada satu lagi, orang tipu macam mana? Hello, Assalamualaikum puan, saya daripada syarikat insurans ni, contoh. Memang betul, itu betul. Daripada syarikat insurans ni. Tak apa, saya dah ada. Tak apa puan, puan dengar je. Puan, okey, puan ada sakit jantung tak? Dia tanya. Puan ada sakit ni tak? Ada tak asma ke semput? Tak ada. Puan ada tak macam ni? Tak ada. Okey, puan ada tak macam ni? Tak ada. Puan pernah tak mengalami penyakit sebelum-sebelum ni? Pernah tak dimasukkan dalam ward? Dulu adalah sekali ni kita pula melayan dia. Okey tuan-puan, terima kasih banyak atas kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia letak telefon, tak sampai seminggu polisi insurans sampai ke rumah. Dia anggap kita jawab soalan tu sebagai tanda kita setuju nak join insurans tu. Saya kena dulu macam tu lah. Mula-mula dulu saya kerja, pahal pula. Tak pernah pula kena. Sekejap je cik, sekejap je dia kata. Tu sebab cakap, kalau orang telefon cakap, minta maaf saya sibuk, nanti call balik boleh? Pak, letak je telefon macam tu. Bila dia layan, lepas tu saya buatlah report. Saya buat report polis, buat report kepada bank negara, pada amalan keuangan tak sihat ni, bagi dekat bank negara. Tak lama lepas tu dibatalkan balik. Betul lah, ada orang macam-macam cara menipu ni. Macam yang umrah ni bukan menipu tak dapat pergi, dapat pergi tapi kena tipu. Hotelnya janji macam ni tapi janji macam ni, hotel janji macam tu, janji macam ni, makan janji macam ni, kau janji naik kereta api sudah naik bas. Contohlah kan. Jadi ada macam tu. Itu sebab saya ambil keputusan mulai tahun ni saya ambil keputusan saya tak nak terikat. Saya kata saya takkan terikat dengan syarikat travel untuk satu tempoh yang panjang. Saya hanya sign agreement untuk trip itu saja. Tu sebab saya pergi bulan ni, saya pergi dengan dia ni, pergi dengan ni, lepas tu bulan ni pergi ni. Sebab bila kita sign setahun contohnya, kadang-kadang syarikat travel ni dia boleh letak muka kita untuk trip yang kita tak pergi pun, dia cakap dengan orang kita pergi. Orang ni dah lah kumpul duit ni, nak sangat pergi dengan Samsung Debat. Seronok pergi dengan Samsung Debat. Kau tengok lah, kau ambil gambar depan Kaabah dengan dia.
Dekat-dekat nak pergi, seminggu sebelum cakap travel bercakap, minta maaf Samsul Bar tak dapat pergi. Dia dah beritahu, dia jadual dia pack sangat, dia tak sempat nak pergi. Sebenarnya memang dah tahu pada awal saya tak pergi. Tu menipu juga. Sebab nak duit orang, sebab nak kan tipu orang, sebab harta dunia. Melabur, bayar 300 dapat 10,000, bayar 300 dapat 5,000. Masalahnya orang yang mula-mula masuk dapat duit. Orang tu pun dapat. Oh, Alhamdulillah dapat. Lepas tu dia cakap, puan nak labur lagi tak? Sebab yang ni kita jangkakan mungkin akan dapat 100,000 pula. Dia pun masuklah 10,000 tu. Masuk 10,000, zap. Masa tu kawan-kawan nak ramai dah nampak dia dah dapat slip tu, dah betul dah dapat duit. Orang lain pun masuk. Masa tu senyap. Dah dia telefon Samsul Bar, Ustaz, duit saya macam mana? Mana aku tahu? Saya tahu pun tidak. Dah time kau masuk, kau tak nak tanya, dah kena tipu baru nak tanya. Jangan, hati-hati. Kemudian orang yang panjang angan-angan akan cenderung mudah menzalimi orang lain dan melanggar hak-hak orang lain. Dia akan cenderung zalimi. Tak apa, walaupun terpaksa, aniaya orang, janji dapat. Itulah dia. Itu yang pergi umrah tu. Sekarang ni cerita yang ada satu syarikat tu yang sampai kena gantung tu, ambil duit orang ni. Dia cara dia macam ni, telefon, puan, sekarang ni kalau nak pergi yang tahun ni yang puan booking tu, puan, kita ada harga diskaun tau. Harga diskaun kita boleh bagi diskaun sampai 7,000 tau. Jadi puan kena tapi puan kena completekan deposit tu cepat. Sebelum hari Jumaat ni kena bayar at least lagi 3,000. Semua pun masuk. Kita dah bayar dah 1,000 tu, tambah lagi 3,000. Esok tu dia telefon, puan, cepat puan ni Jumaat ni, sebelum Jumaat kena bank in. Dapat je dia diam. Duit yang terkumpul tu dia gunakan untuk hantar grup ni pergi dulu, yang dia dah berhutang dengan orang ni. Lepas tu orang ni pula kena pula tipu orang lain untuk hantar orang ni pula pergi. Maksudnya hantar orang ni, duit ni gali lubang, tutup lubang ni, gali lubang ni, tutup lubang ni. Akhirnya berhutang dengan orang tertunggak 30 juta. Lebih 30 juta macam tu. Macam mana kesian saya, ada seorang tu menangis ni, saya kumpul duit bukan senang Ustaz, niaga. Kumpul sikit-sikit. Dia tak fikir betul. Dia tak fikir menzalimi, tak ada apa. Air mata pun dah kering tadi. Hati dah keras, tak ada rasa apa. Dia masih rasa dia betul lagi. Ini meniaga, biasalah kadang-kadang. Lepas tu salahkan orang Arab. Orang Arab lah ni, tiba-tiba naik harga lah, semua salahkan orang Arab. Kadang-kadang ada kesilapan kita pun ada sebenarnya. Ni ciri-ciri bahaya ni berdasarkan kitab Nudratun Naim fil Makarimil Akhlaq. Maka demikianlah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat panjang angan-angan dan menjadikan kita para hamba yang mencita-citakan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu sahaja pada hari ini. Ucap terima kasih banyak. Jadi kalau ada salah dan silap, dikata tidak, dicaci jangan. Alhamdulillah, tadi saya nampak macam tak ramai, tiba-tiba dengan ceramah ramai pula nampak. Alhamdulillah. Bulan depan kita jumpa lagi, mudah-mudahan ada rezeki, diizinkan oleh Allah.